Kita belajar bahasa Melayu. Jom. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom Kita kita belajar bahasa Melayu, kata cikgu tadi, pesanan awal tadi. Baik, sekarang ni kita pada tajuk seterusnya iaitu tata bahasa. Iaitu sebagai ulang kaji mudah untuk tata bahasa ini secara santai sahaja. Ya. Baik, kita teruskan. Tugasan yang pertama kita, apakah dia? Santai uji bahasa, ya. Santai uji bahasa. Baik, sekarang mari kita lihat. Betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Itu dari lumrah kehidupan kita. Sering kita dalam kehidupan seharian kita salah dari segi menggunakan bahasa akibat kita dah terbiasa. Maka kita lihat apakah yang selalunya kita eja salah. Ataupun menggunakan salah. Seterusnya yang pertama, tengah hari. Sepatutnya bagaimana tengah hari itu? Ya, sepatutnya dieja tengah hari atau cara menjolok mata, istirahat, kampung. Jadi ejaannya, dia kelima-lima perkataan ini sebenarnya semuanya salah. Ya, salah, maka kita perlu betulkan daripada kebiasaan kita dengan cara, itu dia jawapannya. Tengah hari dieja jarak, atur cara dieja jarak, mencolok mata, mencolok mata tadi kan, patutnya mencolok mata. Ya, istirahat, patutnya istirahat, dan ejaan kampung tu tadi kita eja sepatutnya kampung. Okeylah, ini yang selalu kita nampak ya di papan tanda. Apa yang harus kita lakukan kalau kita nampak macam ni? Perlukah kita conteng? Tidak. Ya, jangan kita conteng, tapi kita sedari bahawa ejaan tersebut telah salah. Yang betulnya ialah kampung. Ya. Jadi berhati-hatilah ketika kita menggunakan ejaan. Jangan sampai apa yang tertulis di papan kenyataan dan itu mempengaruhi bahasa kita. Seterusnya, kita lihat perkataan ini. Pokok ni pun jadi mangsa ya, repair. Rumah, repair rumah. Ya, itu yang diejaan. Apa perkataan ni, mana datangnya ni ya? Datangnya ia daripada repair. Daripada bahasa Inggeris, tapi kita gunakannya jadi repair. Jadi sepatutnya apakah perkataan yang ini harus digunakan? Ubah suai, ya, ubah suai rumah, ya, bukannya repair rumah, ya. Satu kesalahan, ya. Maksudnya pertama ialah daripada bahasa Inggeris dijadikannya bahasa Melayu. Salah juga. Kemudian satu lagi salahnya ialah diletakkannya papan kenyataan ataupun iklan ini di pokok ini. Sedangkan pokok ini tak boleh nak diletakkan iklan. Guna pun kertas, orang kata kertas lebar. Kan? Baik, seterusnya kita lihat pula. Kita lihat pula. Mana kesalahan lagi ya? Pokok ini pula berdekatan dengan selekoh. Orang nak baca pun leka tak nampak kereta kat depan kan? Baik, seterusnya apa yang dah jadi? Masya Allah, lama papan kenyataan iklan ini di pokok tersebut dan begitu setia sehinggalah taatnya pokok tersebut ditumbangkan, maka iklan itu masih ada di situ. Ya, pokok ini perlu ditumbang kerana ditebang kerana dia telah merosakkan struktur jalan ini ya. Maka perlulah ditebang. Seterusnya, itulah dia kesannya. Bukanlah denda kepada pokok tadi ya. Adakah dia denda pada pokok tadi? Tidak. Kebetulannya ya, pokok tersebut adalah mangsa pada keadaan. Okey, kita lihat pula pada iklan ini. Penjual gadis. Kesilapan yang paling ketara, penjual gadis. Sudah pastinya siapa yang menjual gadis akan ditangkap di bawah akta. Akta apa ya? Akta perdagangan manusia, maka perlu dihindarkan. Bukanlah penjual gadis, sepatutnya jurujual wanita ya, jurujual wanita. Baik. Kalau kita lihat seterusnya ejaan. Mari kita lihat ejaan pula lah. Ya, ejaan yang pertama ini ialah martabak. Bagaimana kita eja martabak? Cuba eja semua orang. Cuba lihat yang gambar yang kedua ni, ejaannya sandwich ya. Sandwich gambar yang kedua ni. Cuba eja sendiri.
Yang ketiga ini, orang ni sedang buat BBQ. Bagaimanakah ejaan BBQ? Yang pertama, saya ulang. Yang pertama tadi, apakah ejaan bagi martabak? Yang kedua, apakah ejaan bagi sandwich? Apakah ejaan yang betul bagi BBQ? Ya, sila tulis. Kemudian, apakah ejaan yang betul bagi sate? Dan apakah ejaan yang seterusnya ialah ni gambar kuih tiaw ya. Kuih tiaw. Macam manakah ejaan kuih tiaw tersebut? Maka dan yang terakhir sekali yang keenam, mi goreng. Jangan tambah-tambah pula ya ni mi goreng apa ni? Mi goreng letak telur cikgu tak payah. Mi goreng saja cikgu perlukan ejaannya. Maka kita lihat. Dah tulis ke belum? Maka kita lihat pula bagaimanakah ejaannya. Kita lihat siapakah akan dapat 6/6. Baik, kita lihat. Martabak. Yang macam tu ejaannya dan mesti sebut martabak. Ya. Yang kedua, begitu ejaannya sandwich. Kita sebut mengikut ejaan ya. Yang ketiga, mana tadi? Barbeque. Siapa yang eja huruf B, huruf B, huruf Q tu? Ya, maka perlulah diubah barbeque ya. Baik, seterusnya sate. Ada yang eja SATAY, satai ya. Salah tu sate. Baik, seterusnya kuih tiaw. Siapa betul yang ni? Ya, siapa betul yang ni? Ini selalu pelajar salah yang ini. Dan yang terakhir mi goreng. Apa yang eja MEE tu salah lah tu. Mi goreng. Jadi itulah dia kebiasaan yang kita jumpa lain yang ditulis ya. Di papan di ruangan iklan, di restoran dan sebagainya ataupun di gerai-gerai ya. Salahnya ejaan mereka mempengaruhi kita. Jadi apabila kita telah belajar ini dan telah mengetahui ejaan yang betul ini, maka kita amalkanlah ejaan tersebut yang kita gunakan dalam kehidupan seharian kita dan kita tidak mengulangi kesilapan pada papan kenyataan tu dan kita tidak bolehlah pula untuk menconteng ya banner banting makanan yang dijual tu, tapi untuk sebagai nilainya apabila kita dah tahu ejaan itu salah, maka kita tak akan buat ya. Kita sebagai seorang pelajar, sebagai seorang pengguna tata bahasa yang betul, maka kita gunakan ejaannya ejaan yang betul dalam kehidupan seharian dan juga dalam penulisan, sama ada dalam penulisan dan juga secara lisan. Okey, itu sahaja untuk hari ini, untuk siri kali ini. Tahniah bagi yang menjawab secara betul. Sekian untuk siri ini dan jangan lupa subscribe dan like channel Cikgu Rusia. Sedikit pesanan. Terima kasih kerana berkunjung ke channel Cikgu Rusia. Sila like, komen, share and subscribe. Terima kasih. Terima kasih kerana berkunjung ke Okey, channel terima kasih Cikgu Rusia. semua. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.